Baik. Sekarang kita tengok an-na'at as-sababi. An-na'at as-sababi, contoh. Ja'a ar-rajul al-fadil. Baik. Pertama yang perlu kita lihat ialah apakah maksud an-na'at as-sababi. Okey. Pertama kita tengok dulu manakah na'at. Okey, kita baca dulu dengan baris. Ja'a ar-rajulu al-fadilu. Jadi kelihatan di sini dia selari dengan ar-rajulu. Jadi ini adalah na'at. Cuma ada masalah. Na'at yang ada di sini bukanlah menceritakan tentang ar-rajul. Bukanlah dimiliki oleh ar-rajul. Tapi sebaliknya, ia adalah untuk mengatakan al-fadil ini adalah sifat kepada akhuhu. Akhuhu. Maksudnya telah datang seorang lelaki yang mulia, saudaranya, iaitu ataupun abangnya atau adiknya. Bukan lelaki ini yang mulia. Okey, kalau kita sandarkan kepada lelaki ini, contoh kita kata akhu ni tak ada. Dia titik kat sini. Maka dia tak jadi na'at sababi. Okey, dia akan jadi na'at al-haqiqi. Na'at al-haqiqi. Dia tak jadi na'at sababi. Tetapi disebabkan ada akhuhu di dalam ayat ini, maka terjadilah an-na'at as-sababi. Jadi apakah yang penting yang perlu kita faham berkenaan dengan an-na'at as-sababi? Okey, pertama, na'at daiman mufradan. Apa maksud di sini? Dia akan sentiasa mufrad walaupun di sini berubah menjadi musanna atau jamak. Dia tetap menjadi mufrad. Okey, yang ini kita namakan sebagai matbu', yang diikuti. Siapa yang mengikut? Na'at. Na'at yang ikut. Okey, apa yang na'at ikut? Okey, na'at ikut matbu' dari sudut at-ta'rif. Ta'rif ni dari sudut ada alif lam atau at-tankir atau tak ada alif lam. Nakir. So dia akan follow berdasarkan dua perkara ini. Okey, dia hanya follow dekat situ saja. Manakala dari sudut at-tazkir, dari sudut muzakkar atau at-ta'nis, sifat akan follow dekat mana? Sifat akan follow yang ini.
Okey. Sifat akan follow. Ini apa kita kata ma ba'daha ataupun ma ba'daha ni maksudnya perkataan selepas sifat. Ma ba'dahu. Ataupun ma ba'daha ni selepas kalimah ni lah. Ataupun kita kata ma ba'dahu. Selepas na'at. Ma ba'dahu. Ini nama dia lah ya. Ini matbu'. Baik. Jadi ini yang perlu difahami. Okey. Okey. Cuba kita exercise yang lain pula. Kita ambil contoh yang sama. Cuma kita tukarkan. Contoh kita kata Ja'a ar-rajul. Ja'a ar-rajul. Okey, kita titik kat sini. Akhawa. Akhawahu. Okey, kita nak jadikan na'at dia ni macam mana? Adakah sebab kita tengok dekat sini perkataan ini dah jadi musanna. Okey, ini dah jadi musanna. Okey, dua orang saudaranya. Nya ini merujuk kepada ar-rajul. Okey, nya ini merujuk kepada ar-rajul. Okey, jadi kat sini kita kata dia akan ikut matbu' dari sudut at-ta'rif dan at-tankir. So kat sini ada alif lam, maka kita letaklah alif lam kat sini. Kita pastikan sifat ini ada alif lam. Kemudian di sini kita tengok dari sudut muzakkar dan muannas. So kita kekalkan dia sebagai muzakkar. Jadi jawapannya adalah al-fadil. Okey, dari sudut baris kita ikutlah ar-rajulu al-fadilu. Okey, katakanlah perkataan akhawahu tadi kita tukar kepada ukht, ukhtun. Kita kata ukhtuhu. Okey, kita beri ruang kosong kat sini. Ayat yang sama. Ja'a ar-rajulu. Kita kata pada ni kita hanya ikut alif lam. Kita ikut dari sudut at-ta'rif dan at-tankir. Kemudian dari sudut ni kita tengok muzakkar atau muannas. Ni kembali kepada ni lah. Rajul. Tapi kat sini dah muannas. So kat sini pun kena muannas. Jadi alfa
Al-fadilatu. Okey, al-fadilatu. Okey, cuba kita tengok contoh yang lain pula. Kalau kita tukar, katakanlah perkataan abna. Okey, katakanlah perkataan abna. Kata anak-anaknya. Ya. Katakanlah ja'a ar-rajulu. Katakanlah perkataan di situ adalah yang baik. Okey, as-salih, salih. So kita pastikan perkataan diletakkan alif lam. Kemudian kita tulis as-salih. Adakah kita perlu tulis as-salihun? Tidak perlu, sebabkan di sini perlu mufrad. Syarat na'at di sini perlu mufrad. Jadi ar-rajul as-salihu. Okay, dari sudut abna ini adalah muzakkar. So kita kata muzakkar lah. Okey. Kalau kita tukar abna ini kepada banat, banatuhu, apa akan jadi? Kita kena tukar kepada as-salihatu. So, kita kena jadikan dia muannas. Sebab apa? Sebab dekat sini muannas. Jadi itu secara ringkas berkenaan dengan an-na'at as-sababi.